Jom kita miliki mental juara. Mental juara. Pengaruh mental juara ini sangat mustahak. Sebab itu dalam mana-mana pertandingan sukan, seorang atlet itu akan mencipta kejayaan kalau dia memiliki mental juara. Sebab itu kita ambil contoh dalam bola sepak. Untuk menjadi juara dalam bola sepak ada banyak formula. Ada orang kata nak jadi juara dalam bola sepak kena ada fasiliti terbaik. Mana tahun ni dengan tahun lepas serupa ni orang kena tipu. Tapi wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ni lebih teruk pada hari semalam, ini orang laknat. Celakalah orang ini, kata orang Arab. Kalau hari ni lebih teruk daripada hari semalam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kegagalan kita dalam hidup selalunya berpunca dari dua sebab. Pertama, orang yang hanya berfikir tapi tidak pernah bertindak. Yang kedua, orang yang bertindak tapi tidak pernah berfikir. Those who thought and never did, and those who did but never thought. Dua golongan ni yang tak akan mencipta kejayaan. Kalau dia nak mencipta kegemilangan dan kejayaan, dia mesti bukan sekadar berfikir, tapi mesti bertindak. Dan dia jangan hanya tahu bertindak tanpa berfikir. Justru pada petang ini saya mengajak diri saya dan hadirin hadirat sekalian, jom kita miliki mental juara. Mental juara. Pengaruh mental juara ini sangat mustahak. Sebab itu dalam mana-mana pertandingan sukan, seorang atlet itu akan mencipta kejayaan kalau dia memiliki mental juara. Sebab itu kita ambil contoh dalam bola sepak. Untuk menjadi juara dalam bola sepak ada banyak formula. Ada orang kata nak jadi juara dalam bola sepak kena ada fasiliti terbaik, kena ada pemain terbaik, kena ada jurulatih terbaik, kena ada taktikal terbaik, kena ada pusat latihan terbaik. Tapi adakah itu syarat-syarat utama nak menjadi juara? Jawapannya tidak. Yang paling utama adalah mental juara. Sebab itu sebuah pasukan yang kadang-kadang bertabur bintang-bintang ternama dalam pasukan itu memiliki fasiliti kelas dunia, tetapi kadang-kadang mereka juga kalah dengan pasukan-pasukan biasa. Sebab untuk jadi sebuah pasukan juara, mereka memerlukan ahli-ahli yang ada mental juara. Untuk mendapat mental juara, seorang itu perlukan motivasi. Sebab itulah adatnya pasukan tuan rumah selalu memiliki peluang besar untuk menang dalam pertandingan sebab mereka memiliki support dan motivasi daripada penonton. Tanpa motivasi, tak mungkin kita mencipta mental juara. Kehidupan kita ini, hadirin hadirat sekalian, dia ada persona dan dramanya yang tersendiri. Manusia yang berwatak optimis akan bertarung bermati-matian untuk memastikan bahawa nasibnya yang buntung menjadi untung. Maka untuk kita nak fight dalam kehidupan ini, di situ memerlukan keazaman. An-niyah kalau bahasa Arabnya. Keazaman ini kemauan yang tinggi, kehendak yang tinggi. Baik itu orang nama azman, orang yang cita-cita tinggi. Baik itu orang nama azman, kalau mudah kecewa, tukarlah nama lain. Acong ke benda ke, tak payah pakai nama Azman. Azman ni mesti buat sampai jadi. Sampai jadi. Apa benda kita kena buat sampai jadi. Bak kata orang putih, determination. Orang Melayu panggil bulat tekad. Apa nak jadi, jadilah. Kita mesti buat sampai jadi. Lepas itu perkataan azam, ni bahasa Quran. Kita ambil daripada perkataan al-azmu. Al-azmu bil makna iradatil qawiyah. Keinginan yang begitu kuat sekali. Maka orang yang azam, itu orang yang keinginannya begitu tinggi. Dan ini diambil daripada ayat Quran. Dalam Quran, surah Ali Imran, ayat 159. Surah ini, saya selalu beri pandangan pada tempat-tempat yang saya berceramah. Kalau di pejabat-pejabat elok diframekan ayat ini, letakkan dalam bilik mesyuarat.
Beliau setiap kali nak mesyuarat, board of directors tengok ayat itu, boleh kalau kita renung dengan mata hati, kita akan nampak apa yang Allah Ta'ala nak kita lakukan. Allah Ta'ala menyebut, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Maka dengan kasih sayang Allah lah, wahai Muhammad, maka engkau telah bersifat lemah lembut kepada sahabat-sahabatmu. Maknanya bos-bos, jangan keras sangat dengan anak buah. Linta lahum, lembutlah pada mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Kalau engkau ya Muhammad berkeras kepada mereka, nescaya mereka akan lari daripada kamu. Anak buah, kalau zaman-zaman sekarang ni, kita yang bos-bos terlampau keras dengan mereka, mereka akan lari. Ini zaman tak handsome tak apa, janji kaya. UMP bagi berapa gaji sangat, dia main saham 1000 lagi dia boleh dapat. Cakap banyak, dia berhenti beramai-ramai. Jam juga kita. Sebab ini zaman tak handsome tak apa, janji kaya. Dia terpengaruh main saham tu kuat sangat sekarang ini. Lepas itu sekarang ni banyak pejabat kerajaan semua pening. Ramai staf main saham. Main saham tak salah. Tapi kalau dah sampai kaya luar biasa, dia tak apa nak dah kerja ni. Sambung PhD pun malas dah. Malas aku sambung PhD. Main Bitcoin lagi bagus dia kata. Pening kepala sekarang ni. Ada satu institut pengajian di Pahang, di Kuantan, tak sebutlah di mana. Dalam sebulan 2 orang dah lecturer dia berhenti. Mula seorang jumpa CEO. Kenapa berhenti? Main saham. Sebulan sama, 2-3 minggu, datang pula seorang lagi. Pun berhenti juga. Kenapa? Main saham. Lalang dengan CEO tu main saham juga. Aku main saham juga. Ya, ada satu mak tahfiz, tak sebutlah di mana. Dia punya pengurusan sampai guru-guru semua main saham. Sampai dalam seminggu akan ada satu hari mereka ambil setiap hari 2 jam peruntukan masa. Dulu dalam dewan macam ni, buka komputer semua, perhati saham tu naik 2 jam. Habiskan sambung tasmik balik. Sampai. Lepas itu kalau kita keras sangat dengan dia orang, budak-budak ni, dia berhenti je. Dia peduli apa? Budak-budak zaman sekarang ni bukannya dia jenis anak manja belaka, berhenti je. Maka Allah Ta'ala ajar pada Nabi, jangan keras sangat. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka engkau maafkanlah mereka kalau mereka ada buat silap sedikit sebanyak. Maafkan anak buah. Anak buah buat salah bermakna anak buah yang buat kerja. Kalau anak buah yang tak pernah buat salah, tu maknanya haram pernah buat kerja. Selagi orang tu buat kerja, dia akan buat silap. Kadang tak adil dalam pejabat. Yang banyak buat kerja itulah kerap kena maki hama dengan kita. Sebab kesalahan dia kita nampak. Sebab dia buat kerja. Yang tak buat kerja, kerja membodek siang malam, hantar ibu jari dalam WhatsApp group, tak ada benda. Hantar ibu jari bukan ada kerja apa. Terbaik bos, terbaik bos, terbaik bos. Memanglah tak nampak salah, membodek kerja. Nanti bulan depan buat tajuk, bahaya bodek bos, 3B. Ini bahaya betul sekarang ni. Banyak orang bodek bos. Bodek bos haram dalam Islam. Melampau-lampau bodek bos. Pada tuan-tuan jangan percaya anak buah. Dia, kita di fakulti ke di pengurusan ada WhatsApp group official kita lah. Dia dalam tu dia membodek kita je kerja. Tengah malam kita teringat, esok saya cadangkan ni. Oh, bagus boh, boleh boh, terbaik boh, beres boh. Terbaik bosku. Wow, hantar gambar agung pun ada begini. Tapi rupanya dia sama dia ada satu WhatsApp group lain pula. Kerjanya ngutuk kita saja kerja. Gila dah bos kita, tak ada kerja kita nak kau. Berdosa betul pekerjaan gini. Tapi Allah Ta'ala sebut pada Nabi kita, maafkanlah mereka. Dan Nabi sambung, wasyawirhum fil amr. Dan hendaklah kamu bermesyuarat dengan mereka. Ini ayat ni penting letak di bilik mesyuarat. Mesyuarat itu asalnya tingkah laku masalah anak-anak buah yang bermasalah. Allah Ta'ala ajar pada Nabi, jangan marah, maafkan mereka, bincang elok-elok. Wasyawirhum fil amr. Dan bincang, apa halu tuju kita sekarang? Nak bawa ke mana jabatan kita ini? Dah tahun 2022, nak ke mana kita ini? Kita ni dah 2 tahun dah makan gaji buta. Kita ni start daripada 2020 BC, before COVID je kita. BC tu before COVID lah. Before COVID je kita kerja. Lepas pada tu tak tahulah benda nak jadi. Tapi di hujungnya Allah Ta'ala ajar, mu nak mesyuarat, bagus. Namun فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Jadi kamu mesyuarat, dan kalau kamu dah buat satu ketetapan, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Engkau tawakal pada aku.
Allah Ta'ala susun satu budaya kerja. Kalau kamu dah putuskan, okey, nak bawakan organisasi kita ke mana, directionnya, tahun 2022. Macam mana kita nak menghadapi fasa perubahan daripada pandemik kepada endemik dan sebagainya lagi. Setelah diputuskan, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Gantungkan hidupmu pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kerana aku sayang pada orang yang tawakal pada aku. Surah Ali Imran ayat 159. Jadi pada ayat itulah terdapat perkataan azam. Tuan-tuan sekalian, namun begitu, tanam azam ini satu benda yang sangat mudah. Tak ada masalah. Orang nak tanam azam ni tak ada masalah langsung. Tapi untuk melaksanakan azam itu sangat susah. Tanam azam siapa pun boleh buat. Daftar di PPS hari ni, buat master. Saya berazam, GOT. 2 tahun, saya grad. Azam, semua orang boleh. Awak lecturer tak jumpa teori, tak tahu buku, baca buku, malas perpustakaan, tak pernah pergi, guna gaya. Tak akan berjaya. Sebab itu azam, siapa-siapa pun boleh buat. Saya ambil contoh. Ni contoh, jangan kecil hati pula. Contoh, orang nak kurus. Berazam nak kurus ni, semua orang boleh berazam. Tapi kalau nengok gaya hidup awak tu, la ilaha illallah, 10 malam nengok Netflix, ngunyah biskut tak jadi. Nengok Netflix pukul 10 malam, puak. Bila nak kurus? Pagi kayuh bersikal, Kuantan sampai Pekan. Sampai Kuantan, singgah zaman makan lemak 3 bungkus. Bila nak kurus? Tak jadi. Sebab itu bukan susah. Bukannya senang. Saya hari tu adalah belajar-belajar tengok orang macam mana nak kurus. Bila tengok cara orang nak kurus ni, rasa biar je lah kita benda rupa biar lantak lah. Cara hidup dia tu, cara hidup, tak apalah dalam kubur esok lah kita diet. Tak daya cara hidup macam tu. Ada yang saya baca dulu, contoh dia nak kurus, dia guna, kurus pun macam teori nak buat scholar sebut, macam PhD, Masters juga. Dia ada teori-teori dia. Dia ada diet Atkins, dia ada detox, dia ada paleo, dia ada vegan, dia ada low carb, macam-macam style. Intermittent fasting, itu yang paling ramai lah. Ada orang yang mampu turunkan 13 kilo hanya dalam masa 3 minggu saja. Tapi dia guna diet Atkins. Atkins ni, dia cut carbohydrates dalam food intake. Dia carbo intake 20 gram saja sehari. No sugar at all dalam apa saja. Air, minum tak ada. Minum kopi tak ada gula. Bayangkanlah. Baik minum air masak je, la ilaha illallah. Dia nak kena kopi, bau kopi pagi-pagi. Ada orang sian. Macam-macam. Tapi dia dah berazam. Kita alu-alu je lah. Tapi kalau perempuan rumah tangga ada anak isteri, ada anak suami, masalah diet pelik-pelik ke bulu anak kita esok. Bagi makan nasi beras perang, la ilaha illallah. Rasa macam main pondok-pondok makan beras perang ni benda. Beras perang. Tapi itulah payah. Ada orang yang saya baca dia mampu turun berat badan hampir 10 kilo dalam masa sebulan saja. Tapi dia guna kaedah eat clean. Makan cara sihat betul. Avoid oily food, junk food, fast food, benda berlemak, instant, manis, tak ada langsung. Tak hidup kita. Boleh tak berkawan dengan orang lah. Orang ajak ngopi. Jom pergi kopi Starbucks ke, kopi watak ke, makan kat mana. Jom pergi makan kek ke, cola kek ke apa. Takkan tak pergi kan macam kita ni hidup tak bermasyarakat. Dah lah masa buat PhD tak berkawan dengan orang. Dah lulus apa tak berkawan lagi. Rupa tak nak makan manis. Dah hidup dalam kubur je lah. Dah kubur dah tentu seorang. Pergi ke Duri Kendara guna gaya. Takkan nak bawa beras perang. Susah. Itu saya khabar. Nak melaksanakan tu susah. Ada orang yang saya baca dia mampu turun 14 kilo berat badannya dengan disiplin. Ada. Dia makan berat untuk sarapan pagi. Mana pagi dia entang nasi dagang ubai ke apa ke. Nasi belauk pun ada. Dia makan betul lah. Dan untuk makan tengah hari dia hanya makan buah-buah saja. Malam tak makan langsung. Ini memang kebuluh lah anak suami kalau buat perangai begini.
Mak lapar. Diet sudahlah, awak dah gemuk. Anak boleh jadi 2 suruh diet. Sian kanak tu. Tapi orang macam ni yang disiplin ni dia ada senaman. Dia buat senaman kardio lah. 30 minit jogging, 30 minit cycling. Kalau tak daya angkat tangan, benda orang popular, kayu kat rumah je lah. Kayu basikal. Macam saya tak boleh bawa basikal kat luar, tak daya. Jumpa orang apa serabut pakai topeng kan, lemah pula. Ustaz, 2 kali pusing taman keluarga muka yang sama jumpa. Ustaz, bila aku nak siapnya? Alah, saya buat di rumah. Bila buat di rumah, puas. Kayu basikal, gantung sejadah. Alah, kayu macam mana nak bagi seronok juga. Rupanya jumpa dalam YouTube. Ni saya bagi kongsi dengan tuan-tuan. Dalam YouTube, ada satu orang tu dia buat, khas untuk orang nak berbasikal di rumah, pemandangan basikal. Dia boleh bicycle ride in Paris. Ada. Tengah bandar Paris. Kita kayuhlah galip menengok pasang kat TV lah. Jangan pasang telefon, buta mata. Tengok kat TV. Baru hari semalam, 2 hari lepas saya berbasikal di California. Naik bukit-bukit. Galip. Ada kereta motor saya. Suka duduk. 3 jam. Dia ada yang 3 jam, ada yang 2 jam. Hari semalam saya pergi Amsterdam. Maknanya keluar daripada parking basikal tu, masuk bandar, sampai saya kata api dia, sampai masuk dekat kawasan-kawasan yang kampung-kampung. Dia dah jumpa ni, sedap lah lepas ni. Tu pakai kain plekat je lah ngayuh, gini. Tak payah nak seluar-seluar trek bagai. Ni disiplin lah, disiplin. Tapi saya tengok ramai orang yang azam nak turun berat badan ni. Disiplin dia kita tak boleh nak ikut. Luar biasa sangat. Ada orang dia boleh turun 30 kilo dalam masa 3 bulan. Stop makan malam terus. Tak makan langsung malam. Kau nak gaya. Saya tak boleh bayar malam, tak boleh makan macam mana. Nak tidur pukul berapa? Tak jadi. Kita balik masjid kat pukul 10 dah. Tak jadi. Ni hebat tu, kita hormat. Ada orang turun 10 kilo, puasa sebulan, hari-hari puasa. Luar biasa sekali lah. Tapi pada tuan-tuan yang nak teruskanlah ni azam kita. Tapi seperti yang kita sebut di awal tadi, benda ni bukan mudah. Sebab musuh kepada azam ni 2 perkara. Pertama, takut. Yang kedua, ragu-ragu. Kita nak buatkan perubahan. Cabaran kita banyak. Cabaran pertama, mulut orang. Tuan-tuan daya nak mengadap mulut orang. Nak mulut kawan kita yang tak pernah bagi support pada kita. Ataupun kalau kita ni orang terkenal sikit, netizen, toxic netizen yang hentam belasah kita. Saya panggil mereka ni pencela maya. Ni profesional punya profession dah sekarang ni. Pencela maya. Kerja troll orangnya kerja, pencela maya. Ya alhaqumutak benda tu wailul mazatil lumazah tu, itu turun kepada pencela maya, orang yang suka mencela ni. Bawang Rangers, haters, ini semua apa saja kita buat tak ada kena. Buat ni salah, nak kurus salah, tak tahu benda dia nak. Orang macam ni kalau kita nak layan, tak akan berlaku perubahan lah sampai bila-bila. Macam ada kawan-kawan yang tengah semangat nak exercise. Baru member ni nak exercise, bawa basikal mana, awak menakut ke dia. Awak tak payahlah beria sangat, nak sebagai sim meninggal main basikal. Terus jadi malas kitanya. Engkau ni tak ada lalu nak bagi semangat. Shabby meninggal main basikal. Lemah selalu. Kita jadi tak ada mood. Janganlah begitu, orang tu nak sihat. Sihat ni pun kehendak agama. Hari tu viral dalam WhatsApp. Kononnya tak payahlah kita exercise beria sangat. Pencipta treadmill meninggal usia 54 tahun. Pencipta gimnastik meninggal umur 57 tahun. Juara bina badan dunia meninggal umur 41 tahun. Pemain bola sepak terbaik Maradona meninggal umur 60 tahun. Kita membaca jadi malas nak exercise. Moh je lah pergi panggil makan roti canai, nyampop tu aku. Baru nak naik Bukit Pelindung, ada khabar pula dah. Ada pula nakal lagi, awak beria sangat exercise. Arnak hok kuat melompat. Arnak hari-hari melompat. Berapa umur dia? 9 tahun je. Kuda hari-hari berlari. Kuda mana tak pernah berlari? Kuda kalau tak berlari demam dia.
Tapi kuda tara mana umur dia? 25 tahun je. Monyet hari-hari bergayut. Kalau awak baru bergayut kat Batam gitu je. Dia hari-hari bergayut. Tapi berapa tahun monyet hidup? 40 tahun je. Kita jadi tak ada semangat nak mengubahkan kehidupan. Kita kontrol makan, tak makan nasi. Ada puan-puan tuan-tuan tak makan nasi. Tanya, ngapa tak makan nasi? Tak nak kawan ni jaga, ni kan gemuk. Dia kata, ish ngarut. Gajah sebutir nasi, tak pernah makan, gemuk gajah. Ya tak ya juga, makan lah. Terus makan. Dia kata, tak payahlah exercise beria. Kura-kura tu seumur hidup, tak pernah melompat, tak pernah berlari, tak pernah apa-apa. Hidup 150 tahun. Ya tak ya juga, tak payahlah exercise. Ikut kura-kura je lah. Habis kita nak beritahu, kura-kura, dia hidup 150 tahun sebab kura-kura dia tak makan. Seekor kura-kura yang besar meja ni, kalau tuan-tuan sembelih, darah dia cuma segelas saja. Maknanya dia tak makan. Lepas tu umur panjang. Saya ramai jumpa orang yang hidup tak adalah sihat sangat. Cara hidupnya, makna rokoknya apa semua. Umur dah 60 ada. Tapi kenapa mereka ni sihat? Banding kita yang kadang tak merokok tapi macam-macam penyakit. Sakit dada lah, sakit nak meninggal aku malah ni mati pula dah. Ada padahal sihat sangat dah. Saya tengok kebanyakan mereka ni tak makan. Dia hidup merokok je. Macam hati-hati rock. Tuan-tuan, Mrs. tu bukan umur 40 60 lebih dah tu. Steady je, piwi gitu. Kalau dia duduk dengan kita, rasa dia muda daripada kita. Mr. Awi, Datuk Awi saya ingat 50 lebih. Sihat je. Geng-geng ni dia tak pemakan, serupa kita. Man kidah. La ilaha illallah, 60 lebih dah tu. Tutup dengan rambut lagi, 60 lebih. Dia gambar dalam Facebook. Pegang rokok saja gini. Cancang gini. Dia orang tak makan. Saya itu ada jumpa satu orang komposer, tak sebut nama lah. Satu komposer, umur dah 66 tahun. Sokok, chain smoker, sambung puntung. Itu dia mesyuarat lah, dia berbincangan, ada satu rancangan hiburan tu minta panggil kita jadi penasihat. Dia jadi macam guru untuk program tu. Itu saya tengok dia gelisah. Dia kata, Ustaz, saya ni sebenarnya tak rokok. Tapi saya segan ke Ustaz? Saya minta izin keluar. Gilah, tak ada gilah. Dia pergilah isap rokok. Apa kat 10 minit ke lah dia masuk balik. Saya tanya, tuan lama dah isap rokok? Saya pada tingkatan 2 isap rokok. Umur sekarang berapa? 66. Tak ada berasa nak berhenti ke? Saya dah 66 Ustaz. Kalau saya berhenti pun, takkan Tuhan nak panjang dah umur saya. Takat itulah panjang dah ni. Dia kata, kalau lagi 4 tahun pun dah 70. Cukup lah 70 tu panjang sangat dah. Dia kata, dah 80 esok banyak baring pada berjalan. Baik lah, syukur lah. Terus ke je lah. Dia kata, kalau saya berhenti hari ni tambah 10 tahun? Tak juga. Dia kata, panjang pula jawapan orang tu. Aku tanya bila nak berhenti je. Habis dia bilas dengan rokok elektrik itu sekarang. Dia kata, dulu dia kuat. Dulu 35 batang sehari, 30 batang sehari. Tapi sekarang dia kata dah kurang sikit. Sebungkus sehari. Dia sulam dengan rokok elektrik dia apa. Sebab isteri dia bising. Ni rokok dah tua-tua. Memang tak boleh. Tapi dia kata dia tak makan. Rupanya makan tu yang jadi merosakkan kita. Sebab itu tuan-tuan, dosa pertama manusia yang menyebabkan Tuhan murka pada kita, dosa apa? Dosa makan. Nabi Adam, Siti Hawa kata jangan makan. Makan juga. Kerana makanlah kita duduk di dunia sekarang. Sebab itu jaga makan. Ini bukan suruh isap rokok berhenti makan. Tak. Jaga makan. Kau kata, boleh isap rokok. Bukan. Suruh jaga makan. Exercise itu bagus. Kalau lutut kuat, okey, tak ada masalah. Tapi kalau dah tak kuat exercise, tak payah akan meninggal pula tengah bawa basikal. Tapi betul lah orang tua-tua cakap, kita akan mati melakukan benda yang kita paling suka. Kalau tuan-tuan suka kayuh basikal, percayalah tuan-tuan akan mati kayuh basikal. Tuan-tuan suka panjat gunung, tuan-tuan akan mati panjat gunung. Kita akan mati buat benda kita suka. Jadi apa juga yang kita buat, jangan suka sangat. Nanti mati. Buat biasa-biasa je.
Jadi tuan-tuan ubah untuk tahun 2022, apakah hobi anda? Semayang. Jadi biarlah mati semayang. Nampak sikit. Tengah sujud mati. Oh, mabla. Memang viral lah. Masjid semua ada CCTV sekarang ni. Jadi tuan-tuan kena tukar. Suka semayang. Jadi biarlah kita mati semayang. Kalau suka sukan mati. Suka futsal, mati futsal. Suka badminton. Mungkin teori ni ada betul, ada tak betul. Tapi kalau kita tengok sekeliling, munasabah juga. Ramai orang sekarang ni meninggal buat benda yang dia suka. Dia suka bawa motor besar. Biasa pengakhiran hidupnya dengan motor besar tu lah. Jadi janganlah suka sangat. Balik kepada tadi, jagalah makan. Sebab itu kura-kura 150 tahun umurnya kerana dia tak makan. Badan besar meja, darah segelas. Baik tu orang tua-tua kata, orang kalau makan berlebih, bukannya makan, menterdarah namanya. Kan ada perkataan darah di situ. Maka yang merosakkan kita adalah makan. Kita lepas ceramah dia ada makan ke? Tak ada kan? Bagus. Macam ni kita nak. Ini lepas ceramah makan. Ni makan je kerja. Benda nak jadi makan sokmo. Tapi balik kepada tadi, manusia toksik ni memang banyak. Yang tak pernah puas hatilah kita buat apa pun dia tak akan suka. Dia tengok kita nak diet, dia kutuk. Dia tengok kita gemuk, dia kutuk. Kita kurus sangat pun dia kutuk. Kita kongsi dalam Facebook gambar baru lepas berjoging, dia kutuk juga. Oh, riak takbur. Tak tahu benda dia nak. Tunjuk gambar jam germen berlari, itu pun salah juga. Tak tahu, ni orang toksik. Pedulikan pada mereka. Kita kalau nak peduli mulut orang, dalam hidup ni tak boleh buat apa-apa. Ada satu cerita, satu orang penjual ikan. Dia jual ikan. Dia tulis dekat atas meja dia berniaga tu, dia buat satu signage. Dia tulis di situ, di sini jual ikan segar. Dia buat iklan lah. Datang customer, termasuklah orang-orang hak mulut-mulut toksik ni. Kritik. Dia kata, bang, kenapa tulis di sini jual ikan segar? Abang kan memang di sini, bukan di sana. Ni bahasa kena jaga. Dia ni jenis Nazi grammar kau. Ni di sini, bukan di sana. Tak payah tulislah di sini. Tu orang tahulah awak di sini. Ya tak ya juga layan. Dia edit buat yang baru, iklan baru. Tulis jual ikan segar, display. Datang lagi orang yang toksik-toksik ni. Bang, kenapa buat tulis jual ikan segar? Kami tahulah jual ikan segar bukan jual ikan tahun lepas, bukan jual ikan buruk, ikan busuk. Tak payah tulislah segar tu orang tahu. Mana ada orang yang jual ikan buruk? Ya tak ya juga, munasabah. Tukar lagi iklan. Tulis situ jual ikan. Daripada sepanjang-panjang di sini jual ikan segar, tinggal jual ikan. Itu pun bila dia tulis di jual ikan, datang lagi tukang kritik. Bang, orang tahulah awak jual, bukan pameran. Tak payah cakap orang tahu. Orang kau nak bagi sedekah, tak payah tulislah jual ni. Ya tak ya juga. Tulis ikan je. Letak tulis ikan. Selesai, tak juga kutuk lagi. Bang, awak nak tulis awak beli ikan ni bukan daging, orang tahu dah ikan. Bukan awak jual daging, jual sayur, jual ayam, orang tahulah ikan nak tulis buat benda. La ilaha illallah. Akhirnya orang ni tutup kedai, berhenti berniaga, main saham sudah. Serabut main saham lagi bagus. Pergi kursus di NNK ke benda kelantak. Yang penting kalau kita sudah berazam, jangan menyerah kalah. Tanah Pahang, tanah purba, tempat pelbagai aneka sejarah. Kalau kata sudah di kota, pantang kita menyerah kalah. Getah dipasang di api pelita, hendak menyuluh jalan ke perigi. Kalau sepatah kata sudah di kota, tidak mudah diubah lagi. Teruskan saja. Kalau kita target tahun ini, kita grade, target pastikan sampai. Pedulikan mulut orang. Boleh ke awak ni? Ya ke balik? Kalau tengok ke tahun lepas, tak ada gaya awak ni. Dia ni. Let bygone be bygone lah. Ni kita dah tahun baru. Kita buat yang baru. Baik itulah dalam suasana ni. Tak adalah orang paling hebat memberi support pada kita melainkan mak kita.
Orang lain belum tentu. Suami isteri bunuh lagi ada kan. Awak tak adalah bangun pukul 10 bila nak siap PhD begini. Letih. Tapi kalau mak tak. Sebab itu kalau tuan-tuan sampai orang kata, kalau kita tak sebut birthday kita dalam Facebook, yang kita orang wish birthday semua tu sebab orang kita masukkan biodata kita. Jadi bila sampai hari kita, berlambaklah orang ucap. Cuba tuan-tuan tak ada Facebook, tak letak tarikh dalam Facebook, berapa hari jadi tuan-tuan. Siapa yang akan ucap birthday pada kita? Mak kita. Sebab dia yang paling ingat melahirkan kita. Suami isteri tu malah ingat kalau hari tak bergaduh dengan dia. Kalau hari bergaduh, tak layan lantak engkau lah. Celebrate seorang-seorang. Tapi mak tak. Itu mak ni penyokong kuat kita. Apa-apa ceritalah pada dia. Mak aku ni PhD ni masuk 8 tahun ni, kena buah ni. Tolong sikit. Awak boleh. Awak ni. Dia beri semangat. Baik itu jangan menyerah kalah. Cuma kalau ada yang menonton kita pada petang ini banyak anak-anak muda yang menonton, para penonton, netizen ni semua. Kepada yang mulut jenis pencela maya apa semua ni, jari-jari jemari yang tak ada insurans ini, kita nak nasihatkan. Jauhilah budaya 3G, ghibah, gunjingan, gosip. 3 perkara ni mesti kita buang daripada kamus hidup kita. Sebab siapa pun yang bergosip kepadamu, pasti dia akan bergosip tentang dirimu. Orang kalau bawa cerita buruk orang lain pada kita, percayalah orang yang samalah juga cerita buruk kita pada orang lain. Sebab itu orang yang suka bergosip, cerita buruk orang, ini tidak ada harga dalam masyarakat. Apa sebab? Great people talk about ideas. Average people talk about things. But small people talk about other people. Orang hebat, mereka akan bercakap soal idea. Macam mana kita nak buat satu kebaikan. Macam contoh, kita nak masuk ke fasa endemik. Apa idea kita untuk nak kembali merancakkan lagi budaya ilmu. Macam ni kan, dia ada balik kelas bersemuka. Dulu kan kita semua pakai online semua. Ini idea-idea barulah. Program-program ulung yang kita buat, lepas ni ada lagi. Dia sentiasa cakap tentang idea. Ataupun kita tengok ada anak-anak pelajar kita yang susah kerana pandemik ataupun kerana masalah banjir misalnya. Dia ada idea untuk nak bantu. Ini great people. Tapi average people, they talk about things. Orang biasa hanya bercakap tentang benda. Tempat mana makan sedap di Kuantan, kopi mana yang sedap. Dia cakap tentang benda. Aiskrim mana yang bagus. Dia cakap pasal kereta, pasal benda-benda things. Tapi ini average people. Tapi itu okey lah. Jadi orang small people. Small people talk about other people. Mereka hanya bercakap tentang hal orang saja. Orang ni, orang tu, orang ni, orang tu. Maka kita pilihlah jadi orang yang great people. Kadang-kadang saya menengok orang yang suka mengutuk, mengkeji, berani komen apa saja ini. Majoriti daripada mereka adalah fake account. Jarang yang betul-betul direct. Yang kita boleh cari dia sampai ke rumah. Dan mereka berani kurang ajar begitu sebab jarak mereka selamat. Cuba depan mata, penampar. Sebab jarak jauh. Sebab itu saya selalu sebut budak-budak muda sekarang ni jadi agak biadab sikit sekarang sebab hidup tak pernah kena penampar. Kita dulu puas kena tampar. Kita tidaklah jahat sangat, tapi dulu sekolah cikgu boleh nampar budak, kena menampar saja. Kadang bukanlah risap gam, apa tak bawa kerja rumah ke tak bawa buku. Berpusing songkok. Aduh. Mana kita tak dan jawab, tampar selalu. Dululah zaman kita sekolah kan, tahun 90-an. Cikgu-cikgu lu public ni rotan kan. Hari Isnin rotan, aduh malu. Budak semua tengok rotan, nak menangis malu. Parah juga lah, kena bantai. Tapi itu semua menjadikan kita kuranglah sikit kurang ajarnya. Saya percaya kita semua penuh muda dan kita bukanlah malaikat sangat masa muda. Tapi kita tak kurang ajar. Dia jahat-jahat style budak lah. Adalah sekondeng, begitulah. Tapi budak sekarang ni,
Skodeng tu biasalah. Skodeng. Tapi budak sekarang ni jahat tak tara mana, kurang ajar. Sebab tak pernah makan penampar. Sebab sekarang cikgu tak boleh muka. Bila tak boleh kena pukul, habislah. You spare the rod, you spoil the child. Siapa simpan rotan, rosaklah anak dia. Nah, ini harga yang kita sedang bayar sekarang. Baik itu, saya ambil kesempatan. Kita kalau nak berubah, tapi nak layan mulut orang, sampai bila-bila kita tak akan berubah. Kalau macam dalam konteks budaya netizen ni, saya menengok netizen ni, lepas itu saya bersyukur, saya tak ada sosmed. Saya tak ada sosmed. Saya Facebook tak ada, Instagram tak ada, TikTok tak ada, apa pun tak ada, lantak. Ada sekali saya jumpa dengan Ustaz Datuk Kazim. Dia kata, untung entah. Ngau pula, lena tidur. Apasal pula? Ana tak boleh tidur, Syekh. Kadang tu kita buka komen, ada jenis komen yang menusuk ke hati kadang tu. Yang jenis, dia mengata kita tak ingat punya bahasa tu. Dia kata tak boleh tidur, Syekh. Kadang-kadang geram nak jawab tu lah. Dia rasa nak geram tu ada. Kata Datuk layan kat Facebook tu buat apa? Buat bodoh je lah. Tak boleh lah, terlajak lah. Dah terlambat lah. Tak larat. Macam mungkin kalau tuan-tuan dah sampai peringkat jadi pesohor, jadi orang yang dikenali, sakit kepala. Tak payah jadi selebriti lah. Tuan-tuan jadi orang besar, jadi UMP. Facebook pula muka sendiri, nama sendiri. Tuan-tuan berani nak komen pelik-pelik? Tak berani. Nak ucap tahniah pelik-pelik pun tak boleh. Tukang kutuk ramai. Ai proh. Dia pun ai proh. Tu tak daya tu. Padahal kita adalah kita. Tak boleh. Lepas tu saya bersyukur sangat. Tak ada pula. Saya ada, tak adalah nama sendiri. Fake account lah. Buatlah fake account. Boleh nama kambing benda ke, lantak lah. Friend ada 3 lantak. Janji boleh baca, tengok benda-benda berita MG ke benda lantak. Nak berkawan tak ada lah. Saya menengok orang dalam, di kalangan netizen ini, majoriti orang muda. Kita tak boleh nak tak telayan anak muda ni. The most active demographic on social media 18 sampai 24 tahun. Dan 90% daripada manusia seluruh dunia umur antara 18 sampai 29 tahun, mereka memang berkemah dalam social media. Personally, professionally and academically involved. Tuan-tuan boleh layan mereka, tak terlayan kita. Bayangkan dia tak tahu, saya ingat dia memang pasang kemoh betul dalam Facebook ni. Tok Najib baru hantar satu posting saja. Kita rasa kita first dah like tu. Boop, 100 dah. Memang ada orang tidur dalam tu lah. Dia punya notification laju betul. Ini manusia. Tuan-tuan daya nak layan, tak terlayan dek kita. Dan orang muda ni pula, maaf bukan semua orang muda, tapi kita boleh cakap sebab kita pernah muda. We've been there, done that. Kita tahu muda ni young and stupid. Muda dan bodoh tak boleh pisah. Kita tahu kita pernah muda. Berapa banyak benda bodoh kita buat masa muda. Banyak je, malah cerita korang je. Bini pun tak tahu. Banyak sangat benda bodoh buat masa muda dulu. Tahu benda-benda. Ngisak gam ada tak? Ada ke gam diisak je. Orang buat tampai tayar ada gisak. Bol plastik. Mujur lah masuk universiti. Teruk lalulah perangai. Intai jamban orang, ada ke jamban diintai? Orang tak intai jamban, kita isi dah lah. Intai jamban. Lah, young and stupid. Bawa motor macam orang gila. Kalau fikir balik, gila aku zaman tu. Berani bawa motor laju. Jalan Kuala Sentul begini. Macam mana aku boleh bawa? Jadi rasa fikir bodoh juga aku dulu. Sama yang dia orang sekarang sedang berlaku. Young and stupid. Dan kita tak daya nak layan dia orang. Ada makan. Tak kurus lah. Tak kurus lah kalau begitu. Letih. Dan majoriti pula, ini kita kena ambil perhatian. Majoriti daripada orang dalam komputer internet ini, majoritinya adalah penagih. Bukan drug addict, tapi penagih social currency. Dia currency mata wang ni, social currency ni, kalau dalam internet, likes, comment, share, follow. 4 ni orang dah ketagih sekarang.
Saya ingat tuan-tuan pun ada yang ketagih dah benda ni. Hantar posting petang ini, sedang mendengar ceramah sembang petang. Selfie. Lepas pukul 4 buka. Tak ada seorang share. Tak ada seorang like. Mana semua orang ni? Friend aku ada 300. Seorang pun tak like. Itu dah ketagih tu. Mana dah mula, ngapa orang tak like? Dah start ketagih. Orang kalau dah ketagih social currency, mereka akan sanggup buat apa saja. Membuat hantaran, membuat komen-komen di media sosial, semata-mata nak dapat social currency ni. Kita hantar satu posting di Facebook, akan ada orang akan bagi komen, dan dia menjadi bangga kalau komen dia tu pula di print screenkan orang, masuk pula dalam, di share, satu kebanggaan bagi dia. Dia rasa macam dia kaya sangat. Sebab itu kalau kita nak layan semua penagih-penagih ini, full blown mental health issue, kita akan sakit kepala. Saya tahun ni saya dah jumpa 3 orang yang saya jumpa yang telah buat keputusan merehatkan diri daripada social media, termasuk WhatsApp. Dia nak balik pakai Nokia 3310 saja. Apa-apa mesej biasa sudah. Ada dah mengambil keputusan, mungkin dia nak concentrate buat kajian apa, PhD ke apa. Dah ganggu, distract banyak perkara, terganggu. Tapi lah dia akan hilang lah banyak benda-benda lain, silaturahim sama keluarga, WhatsApp group saudara mara kita, perkembangan nak jumpa tak, dan WhatsApp tu. Tapi dia dah mengambil keputusan begitu. Facebook pun dia dah log out, tak masuk lagi dah. Mungkin dia dah tak larat lagi dah. Sebab 40% daripada stres di social media adalah online harassment. Body shaming berapa banyak di dalam internet yang betul-betul boleh membunuh semangat kita. Itu belum campur lagi micro moments become macro problems. Itu pun banyak juga. Micro moments maknanya momen kita peribadi bersama kawan-kawan kita. Duduk mungkin di kopitiam, minum kopi, 3-4 orang. Tapi adalah orang ambil gambar, share dalam dia punya WhatsApp group dia. WhatsApp group ni pula ada seorang 2 kaki share, hantar pula ke Facebook. Akhirnya asal benda itu hanyalah micro moments, tapi menjadi makro problem. Satu Malaysia kecam berjemaah. Mana SOP? Oh inilah dia, kayangan. Padahal aku dengan kawan-kawan aku minum takkan pakai mah, memanglah selok. Tapi jadi makro problems. Itulah perasaan ahli politik yang kena bantai apa semua. Memang itulah perasaan. Tapi itu memang dia pilih untuk dibantai. Itu yang lantak dia lah. Tapi kita ni memang tak larat. Tapi tak apa. Kalau kita nak layan, tak terlayan. Yang penting, teruskan. Kalau sudah berazam, teruskan. Saya nak kongsikan ada beberapa nasihat daripada Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hammad rahimahullah. Dia buat sebuah buku Al-Himmatul 'Aliyah Mu'awwiqatuha wa Muqawwimatuha. Dia buat satu buku memberi nasihat tentang bagaimanakah kita nak mendapat mental juara. Mental juara. Oh bukan senang. Sebab itu mental juara pasukan bola sepak, kalau dia nak pastikan dia boleh menang, terutama kita lawan di gelanggang orang, jurulatih yang bijak akan suruh pemain dia warm up dekat kawasan balapan yang dekat dengan penyokong lawan. Biar dia dikutuk daripada awal sampailah whistle permulaan. Sebab dia nak serasikan kena kutuk tu. Jangan berlatih depan grup kita. Penyokong kita memanglah puji melambung-lambung. Suka sangat. Histeria menengok pemain bola. Nak tahu langit tinggi dah, pergi duduk dekat penyokong-penyokong lawan yang menyampah ke kita. Woi balik woi gebuk. Tapi dia buat bodoh, wamak, masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri. Wamak dalam 20 minit dah serasi lawan bola. Dia jadi kalih. Jadi kalih. Sebab itu mental juara ni ada beberapa perkara yang boleh kita kongsikan mana hak sempat lah. Pertama sekali kata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hammad, al-mudawamatu wal istiqamatu. Pertama sekali, konsisten dan teguh pendirian. Konsisten. Bahasa agama panggil istiqamah. Istiqamah ni memang susah.
Tak ada orang yang boleh kata istiqamah ni senang. Kalau orang kata istiqamah ni senang, itu pedoah. Sebab ada satu ayat dalam Quran yang pernah ayat ini membuatkan rambut Nabi SAW jadi beruban. Kata Ibn Abbas, "Manuzzila ala Rasulillah ayatan hiya asyaddu wala asyaqqu min hadhil ayati alaih." Ada satu ayat dalam Quran yang bila turun pada Nabi menyebabkan Nabi begitu perit menerima ayat ini. Walidzalika qala ashabi hina qalu lahu. Sehingga kan para sahabat perasan ada perubahan pada fizikal Nabi. Lantas mereka bertanya, laqad asra ilaika syayb ya Rasul. Ya Rasul, kenapa rambut makin banyak uban? Sideburn semua ni banyak uban lah. Kau banyak ni apa hal? Nabi pun dia senyumlah bila orang perasan dia dah banyak uban. Kata Nabi, syayabatni Hud wa akhwatuha. Saya jadi beruban penangan surah Hud, kata Nabi. Surah Hud ini ayat yang mana? Kata para ulama, surah Hud ayat ke-112. Apakah ayatnya? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, istiqamahlah kamu wahai Muhammad. Sebagaimana umat-umat terdahulu istiqamah terhadap perjuangan ini. Wala tatghaw, dan jangan kamu melampau batas. Innahu bima ta'maluna basir. Aku melihat apa yang kamu buat. Sebab itu istiqamah bukan senang. Yang senang istirahat. Istirahat senang. Istiqamah susah. Ambil contoh ibadat lah. Tuan-tuan ingat senang nak istiqamah ibadah? Susah. Masjid nak suruh orang istiqamah datang berjemaah, ingat senang? Susah. Dulu kita bila masjid banyak kekangan, pengehadan aktiviti kerana faktor pandemik, orang bising-bising. Orang marah, wah apa nak jadi masjid ni semua Freemason, hantu raya ni semua Dajjal, Bill Gates, Cristiano Ronaldo, macam-macam lah nama disebut je, kita tak faham kadang-kadang. Ni semua WHO punya ni, Dajjal punya ni, Ya'juj Ma'juj. Lepas tu bila masjid dapat dibuka, marah pula. Oh ni ngapa dua dos ni semua setan belaka, Dajjal belaka. Sekali kita tak ada peraturan dua dos, ingatkan penuh, tak penuh juga. Tanya ngapa tak nak datang ni, malah datang soh genggang macam tanam pokok getah. Tak nak. Sekarang ni soh dah rapat dah sikit. Banding dulu renggang satu sejadah, sekarang dah satu penumbuk je antara satu sejadah ke satu sejadah. Tetap tak datang juga. Payah istiqamah ni. Sebab itu yang bising-bising tak dapat pergi masjid ni bukan regular punya jemaah. Yang bising tu semua ahli sunat wal jumaat je. Okey, sembahyang jumaat je. Tuan-tuan di masjid, tuan-tuan tahu lah macam mana perangai ahli sunat wal jumaat ni. Kaki komplain, kaki entang orang nombor satu. Datang tak juga. Saya ingat geng-geng ni, kalau dah rapat soh pun tak datang ke? Katalah boleh rapat. Dia tetap tak datang. Bila tanya ngapa tak datang, dah rapat. Tak nak datang. Ngapa pula? Tak boleh salam. Dia nak salam pula. Salam mati begitu lah dia. Tak dan. Pas salam nak peluk pula, memang tak ada lah. Lalai hujung, tak nak masjid tak bagi duit. Nak duit apa? Aku nak RM10. Datang sembahyang dapat RM10. Agak begitulah. Sebab itu bukan senang nak istiqamah. Orang balik Mekah, ni esok dah buka pergi umrah ni, ramai orang pergi ke Mekah. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana nak tahu orang pergi ke Mekah ni, dia punya amalan diterima oleh Allah? Tuan-tuan yang pernah buat umrah haji, macam mana tuan-tuan nak tahu tuan-tuan punya amalan Allah Ta'ala terima? Mudah saja. Siapa yang masa di Mekah, hari-hari pergi Masjidil Haram, tapi balik ke Malaysia, haram pergi masjid. Tak adalah. Tuhan tak terima lah. Tak istiqamah. Macam mana engkau duduk di Mekah, ketok-ketok kepala pukul 3 pergi masjid sembahyang subuh. Duduk Malaysia tak ada lalu pergi. Nah ini pedoah namanya. Min sawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Tanda kebaikan yang pertama diterima adalah kebaikan itu melahirkan kebaikan yang baru. Contoh, orang kalau nak tahu sepanjang Ramadan Allah terima puasa dia, tandanya adalah habis Ramadan dia sambung pula puasa 6. Artinya beranak lagi kebaikan baru. Itu tanda dia lah. Bukan kata puasa 6 tu wajib, tak. Ini sebagai beri semangat. Oh, tandanya dia ada kesinambungan ibadah baru. Dia takkan berhenti di situ. Mana tuan-tuan esok kalau dah grad
PhD, jangan tak buat kajian, tulislah lagi, buat kajian. Biar sampai taik Google Scholar tu nama tuan-tuan duduk atas sekali. Sentiasa tak pernah berhenti. Terus menulis, mengkaji. Ini sifat orangnya istiqamah. Dan bagi kita orang Melayu khususnya, istiqamah ni ada hubung kait dengan semangat. Kalau kita dah menanam azam, semangatlah untuk meneruskan. Hidup di dunia penuh cabaran, patah semangat, binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak, hilang semangat, maruah tercampak. Hidup di dunia banyak masalah, lemah semangat, hidupkan susah. Kalau semangat sudah patah, sebarang kerja takkan menyudah. Kalau semangat sudah layu, masuk gelanggang mendapat malu. Bila semangat sudah padam, ke darat sesat, ke laut pun karam. Kalau semangat sudah melemah, duduk berunding, patahlah lidah. Bila semangat sudah hilang, alamat hidup diperhamba orang. Kalau orang kehilangan semangat, hidupnya itu sama macam mayat. Justru, kuatkan semangat. Bila semangat kuat dan kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Bila semangat sudah berkobar, menghadapi musuh takkan gentar. Bila semangat sudah menyala, sebarang kerja takkan tergendala. Bila semangat sudah menggebu, dicampak, dicabar, tidak akan layu. Ayuh, jadilah orang berpendirian teguh. Duduk tegaknya amatlah kukuh. Diterpa ribut tidak akan roboh. Pendirian teguh, dada pun penuh. Ditipu daya, takkan terkecoh. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada petang ini memberi manfaat kepada kita bersama. Walaupun saya niat untuk meneruskan lagi ceramah, tapi dari segi hukum, berceramah dalam keadaan makanan telah terhidang, makruh hukumnya. Dia sama macam semayang. Semayang pun, tuan-tuan ingat, iza hadaral asya' wa uqimatis salah, fabda'u bil asya'. Kalau makanan dah dihidang, waktu semayang dah masuk, tuan-tuan disuruh semayang dulu ataupun makan dulu? Makan dulu, baru semayang. Sebab kekhusyukan. Maka samalah kalau semayang pun kena utamakan makan, apatah lagi ceramah. Kita berhenti dulu di sini, kita makanlah dulu. Takkan kita exercise pula. Kisah. Saya kira sekadar itulah. Terima kasih banyak di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan dan juga jemputan daripada rakan-rakan di Pusat Islam dan Pembangunan Insan Pimpin UMP dan di HR UMP, khususnya kepada Profesor Madya Dr. Rashidi Abbas selaku pengarah dan rakan-rakan yang sudi hadir pada petang ini. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.